Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibni Abdullah khatimin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يؤتي الدنيا لمن يحب ومن لم يحب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعزنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa ala kerana masih lagi Allah panjangkan usia kita dan kita telah melalui hampir separuh Ramadan, subhanallah, dan kita berada pada hari yang ke-17 daripada hari-hari Ramadan al-Mubarak. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. 17 Ramadan merupakan peristiwa yang besar, masya-Allah, di mana hari ini berlakunya peristiwa nuzul Al-Quran dan juga pada hari ini berlaku peristiwa yang besar iaitu Badar Al-Kubra, peperangan yang besar, masya-Allah, yang merupakan sirah agung dalam Islam, bahkan menjadi peperangan pertama, peperangan besar yang pertama di zaman hayat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam peperangan Badar ini, tuan-tuan, ia merupakan satu kisah yang panjang, masya-Allah. Namun pada hari ini kita cuma nak ambil secebis daripada ibrah pengajaran kisah peperangan Badar agar menjadi inspirasi ataupun menjadi satu motivasi dalam kehidupan kita untuk menyambung perjuangan Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bangunkan agama ini, bawa agama ini ke seluruh alam, insya-Allah. Tuan-tuan, ayah ibu dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Badar merupakan satu kampung yang jaraknya daripada kota Madinah kurang lebih 150 kilo. 150 kilometer daripada kota Madinah. Subhanallah. Bagi tuan-tuan yang pernah sampai ke Badar, alhamdulillah. Kalau tuan-tuan yang belum sampai, kena pasang niat untuk sampai ke Badar, tempat di mana pernah turunnya malaikat, subhanallah, dan tempat yang mana menjadi pertempuran dan menjadi saksi peperangan pertama di zaman hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu dirahmati lagi dikasihi Allah, kalau kita naik kereta ataupun naik coaster ataupun naik kenderaan daripada Madinah, nak tahu dah sampai belum ke Badar, tuan-tuan akan tengok keadaan yang mana, masya-Allah. Awal-awal kita naik kereta, naik kenderaan, kita akan nampak bukit tu bukit batu, subhanallah. Kemudian tuan-tuan akan nampak mendekati Badar itu bukit akan nampak bukit berpasir. Nampak saja bukit berpasir itu dah melepasi ataupun memasuki kawasan perkampungan Badar, subhanallah. Tuan-tuan, ayah ibu dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Asalnya, tuan-tuan, masya-Allah, pertempuran Badar ini yang mana berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah itu asalnya hanya untuk menyekat kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan, tuan-tuan, dia bersama lebih kurang 40 orang daripada kota Mekah dalam membawa harta-harta yang mana mereka telah rampas milik orang muhajirin. Seperti yang kita tahu, masya-Allah, orang-orang muhajirin yang berhijrah daripada kota Mekah menuju ke kota Madinah, tuan-tuan, selai sepinggang, tak bawa apa-apa, masya-Allah. Mereka hijrah dalam keadaan harta mereka, tuan-tuan, dirampas di kota Mekah, dan harta itu dijual, tuan-tuan, masya-Allah, dijual oleh orang Mekah di bumi Syam. Dan kata ulama, pada ketika itu Abu Sufyan bergerak dengan 40 orang yang bersama dengannya, membawa kafilah tersebut, masya-Allah. Kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan tadi akhirnya dapat diketahui oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghantar dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Sa'id bin Zaid dan Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid, tuan-tuan, masya-Allah, merupakan dua orang sahabat Nabi SAW yang sering Nabi hantar sebagai pengintip, masya-Allah. Tuan-tuan, orang yang mengintip di zaman Nabi SAW adalah orang yang mana, masya-Allah, ingatannya begitu kuat dan pandangannya begitu tajam sehingga mereka boleh mengingat ataupun boleh mengira dengan cepat apa yang mereka lihat dengan penglihatan mereka, subhanallah. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kita melihat dalam rujukan kitab-kitab
yang menceritakan tentang kisah peperangan zaman Nabi SAW. Contohnya Imam Bukhari dalam Babul Maghazi. Ataupun kitab-kitab lain seperti Rahiqul Maktum. Kita akan melihat bahawa ada di kalangan sahabat Nabi SAW yang mana dikecualikan ataupun dia tidak ada dalam Badar. Tidak ada dalam Badar. Namun nama mereka disenaraikan sebagai ahli Badar. Contohnya Sayyidina Osman bin Affan. Mungkin tuan-tuan pada hari ini ataupun semalam, Masya Allah, telah di-sharekan di grup-grup WhatsApp mengenai senarai nama ahli Badar. Masya Allah, yang mana jumlahnya Masya Allah berlaku perbezaan di kalangan pandangan alim ulama. Pandangan yang masyhur mengatakan bahawa 313 orang. Masya Allah. Ini yang pandangan masyhur, tuan-tuan. Yang kita semua tahu, Masya Allah, 313 orang ahli Badar. 313. Kadang-kadang kita tengok di kereta-kereta orang tulis 313, Masya Allah. Yang mana kata ulama, angka itu angka yang mana Masya Allah, angka sahabat Nabi SAW ketika di Badar. Namun berlaku perbezaan pandangan ulama. Ada pandangan ahli sirah menyebutkan bahawa 314. Ada pandangan menyebutkan 316. Ada kata 317. Dan pandangan yang paling akhir dalam menyatakan tentang jumlah sahabat di Badar, 324 orang sahabat Nabi SAW di Badar. Namun ada beberapa orang sahabat Nabi SAW yang dia tak pergi Badar tapi disenaraikan sebagai ahli Badar. Kenapa? Kerana mereka tidak pergi Badar bukan kerana keinginan mereka untuk tidak pergi Badar. Mereka begitu teringin nak pergi Badar. Akan tetapi mereka telah dimesyuaratkan oleh Nabi SAW untuk tidak ikut serta. Namun nama mereka disenarai sebagai ahli Badar. Ini tuan-tuan kena faham, Masya Allah. Nak keluar jalan Allah, syurah putuskan, tuan buat usaha makami je, Masya Allah. Tuan-tuan jangan risau, tuan buat usaha makami atas mesyuarat. Bukan tuan-tuan tak nak keluar jalan Allah, atas mesyuarat telah diputuskan oleh syurah dakwah untuk buat usaha makami, Masya Allah. Bukan suka-suka. Begitu Sayyidina Osman radhiyallahu anhu dimesyuaratkan untuk tidak ikut serta kerana ketika itu anak Nabi SAW. Tuan-tuan, Masya Allah, Nabi SAW, tuan-tuan, ada 7 anak seperti yang kita tahu, Masya Allah. 6 daripadanya anak Sayyidina Kharijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dan 1 orang anak Sayyidina Maryah Al-Kibtiyah radhiyallahu anha. Adapun anak Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha itu adalah Qasim, Masya Allah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Abdullah. Ini tuan-tuan. Dan anak Sayyidina Maryah Al-Kibtiyah merupakan Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 7 orang anak Nabi SAW. Sayyidina Osman bin Affan, tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, berkahwin dengan 2 orang anak Nabi SAW. Sayyidina Ruqayyah dan juga Sayyidina Ummu Kalsum. Jadi tuan-tuan, Masya Allah, dimesyuaratkan Sayyidina Osman kerana ketika itu anak Nabi SAW sedang sakit kuat, Masya Allah. Maka dimesyuaratkan walaupun hati Sayyidina Osman begitu, keinginan, Masya Allah, begitu kuat jazbahnya, semangatnya, istiadat, kesediaannya, Masya Allah, untuk berangkat ke Badar. Akan tetapi pada ketika itu, tuan-tuan dan ibu rahmati lagi dikasih, telah dimesyuaratkan kerana isteri sakit, dimesyuaratkan untuk tidak pergi Badar. Sebab itu walaupun Osman tidak pergi Badar, namanya tersenarai sebagai ahli Badar. Sebab dia tak pergi kerana dimesyuaratkan. Subhanallah. Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an juga dimesyuaratkan untuk tidak pergi Badar. Satu orang sahabat Nabi SAW yang menjadi muazzin di zaman hayat Nabi SAW. Selain Bilal, tuan-tuan yang mulia, ada beberapa orang muazzin yang menjadi muazzin di zaman hayat Nabi SAW. Namun di Masjid Nabawi ada 2 orang muazzin di zaman Nabi SAW, iaitu Bilal bin Rabah dan Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an. Ibnu Ummi Maktum ni antara orang terawal masuk Islam dan antara orang terawal hijrah, Masya Allah. Bahkan kata ulama, orang yang kedua selepas Mus'ab bin Umair hijrah ke kota Madinah, dialah Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an. Satu orang yang buta, subhanallah, masuk Islam awal, berjuang dengan Nabi SAW, menjadi muazzin di zaman hayat Nabi SAW. Bahkan ada ketika kata ulama menjadi pemimpin, iaitu jadi imam, Masya Allah. Waktu di Badar, orang pergi Badar, dia dimasyarakat untuk menjadi orang yang menjaga urusan Madinah, menjadi imam di Masjid Nabawi, subhanallah. Ini tuan Ibnu Ummi Maktum. Dan dia tidak terlepas daripada keluar jalan Allah. Di Badar dia dimasyarakat untuk jaga Madinah. Akan tetapi dalam peperangan yang lain dia telah sertai. Dan dia telah syahid dalam peperangan Qadisiyah zaman Umar radhiyallahu anhu. Bayangkan satu orang buta yang juga tuan-tuan yang mulia boleh jadi inspirasi kepada kita. Kita mata celik pergi surau pun malas, mata celik pergi masjid pun malas. Sahabat Nabi SAW matanya buta, subhanallah, rajin menuntut ilmu di hadapan Nabi SAW, menjadi muazzin di zaman hayat Nabi SAW, berdakwah bersama dengan Nabi SAW, bahkan menjadi pemimpin, subhanallah. Ada ketika menjadi imam di tengah masyarakat dan berjuang jalan Allah Ta'ala juga, tuan-tuan, syahid dalam perang Qadisiyah zaman Umar Al-Khattab. Ini orang yang kedua, tuan-tuan, yang dikecualikan daripada pergi perang, tak ada dalam peperangan Badar.
Sahabat besar ni. Yang ketiga dan yang keempat adalah Said bin Zaid dan Talhah bin Ubaidillah. Nombor 3, nombor 4. Sebab apa? Mereka dihantar awal menjadi pengintip dalam peperangan Badar ini. Mereka telah bergerak, tuan-tuan ayah ibu rahmati lagi dikasihi Allah, untuk mengintip, untuk mengetahui di manakah rombongan yang mana dipimpin oleh Abu Sufyan tadi. Ulama kata Abu Sufyan ketika itu dalam perjalanan pulang, masya-Allah. Maka dihantar sahabat ini. Setengah pandangan kata sahabat Nabi tadi telah pergi di kawasan di mana makcik-makcik di Badar sedang ambil air di telaga. Di Badar ada banyak telaga, tuan, ada beberapa telaga, subhanallah. Maka bila mana mereka sampai di sana melihatkan makcik-makcik tadi sedang ambil air, mereka makcik-makcik ni berbual, masya-Allah. Kita ingatkan makcik-makcik zaman kita je, orang kata apa, makcik bawang. Ni tuan-tuan. Bukan zaman kita je, tuan-tuan, makcik-makcik berbual-bual ni, zaman dulu lagi dah ada dah, masya-Allah. Di mana makcik-makcik ni berbual sambil ambil air, kamu tahu tak? Tak lama lagi, dalam beberapa hari lagi akan datang satu kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Dia membawa bersamanya 40 orang, subhanallah, tuan-tuan. 40 orang bersama dengan Abu Sufyan tadi. Baik, maka sahabat Nabi pasang telinga dan menceritakan perkara ini, menyampaikan berita ini kepada Nabi SAW. Mereka menjadi pengintip untuk sampaikan berita tersebut, subhanallah. Tuan-tuan, ayah ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, maka berita ini sampai kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, untuk pengetahuan kita bersama, Nabi SAW dan para sahabat di Madinah ni 10 tahun, tuan-tuan. Di Madinah 10 tahun tempohnya, tuan-tuan, masya-Allah. Dalam tempoh 10 tahun itu, tuan-tuan, Nabi telah mengirimkan, kata ulama, kurang lebih 125 jemaah, bukan orang. 125 jemaah. 64 daripadanya ialah jemaah peperangan. Yang baki itu ialah jemaah dakwah. Daripada 125, 64 itu perang. Dan daripada perang tadi, sebagiannya ialah ghazwah, iaitu peperangan yang disertai, yang ada kebersamaan Nabi SAW. Adapun yang baki itu dipanggil sariyah, peperangan yang tak disertai oleh Nabi. Maksudnya Nabi tak bersama dalam jemaah tu, tetapi Nabi yang mensyaratkan jemaah tu untuk berangkat. Perang bersama dengan Nabi namanya ghazwah. Perang yang Nabi tak sertai tapi Nabi mensyaratkan perang tu namanya sariyah. Berbeza pula dengan Mu'tah, tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan terfikir, kenapa Mu'tah Nabi tak bersama tapi namanya ghazwah? Kerana keadaan Mu'tah itu, subhanallah, peperangan yang begitu luar biasa, menentang Rom yang jumlahnya hampir 100,000, subhanallah. Maka dipanggil dengan nama ghazwah Mu'tah, subhanallah. Adapun peperangan yang lain yang tak disertai oleh Nabi SAW ataupun Nabi tak bersama dalam peperangan itu dipanggil sariyah. Namun sariyah ini juga adalah dimesyuaratkan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, masya-Allah, kalau kita melihat dalam babul maghazi, Imam Bukhari rahimahullah akan memulakan kisah perang ini dengan babul Usyairah. Usyairah satu kampung yang terletak kurang lebih saya rasa dalam 70 km ataupun 50 km daripada kota Madinah. Sampai sekarang kampung Usyairah tu masih ada. Usyairah, tuan-tuan, bukan Asyairah. Usyairah nama kampung tu. Nama kampung tu kampung Usyairah. Asyairah tu akidah kita. Usyairah. Baik. Kampung Usyairah ni, tuan-tuan, masya-Allah, tempat di mana pernah hampir-hampir bertempur di antara orang musyrikin Mekah dan sahabat Nabi SAW. Maksudnya Imam Bukhari masukkan babul Usyairah ini nak bagi tahu kepada kita bahawa titik-titik permulaan, bibit-bibit permulaan peperangan itu boleh akan meletus. Nak cerita pada kita, masya-Allah. Tuan-tuan, ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, berita sampai kepada Nabi dan para sahabat di kota Madinah bulan Ramadan, tuan-tuan, masya-Allah. Bila sampai kepada Nabi dan para sahabat, Nabi SAW telah tashkil sahabat Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi tidak tekan dalam tashkil ini, tashkil terbuka. Nabi ajak dengan cara terbuka. Tidak ada penekanan untuk penekanan yang kuat untuk mewajibkan siapa-siapa nak pergi. Ni terpulang. Siapa-siapa nak pergi boleh pergi, masya-Allah. Dan tuan-tuan yang mulia, perlu diketahui bahawa untuk menyekat kafilah ini, asalnya bukan perang, asalnya untuk menyekat kafilah ini. Kafilah ini ialah kafilah yang membawa harta yang mana milik orang Muhajirin, tak ada kaitan dengan orang Ansar. Maka tuan-tuan yang mulia, sebab itu tashkil umum, terbuka. Siapa sedia, sedia. Maka berangkatlah, tuan-tuan yang mulia, masya-Allah, para sahabat Nabi SAW, yang mana, masya-Allah,
sebahagian besar yang menyertai rombongan yang bersama dengan Nabi itu adalah orang Ansar. Masya Allah. Nak bagi tahu dahsyatnya orang Ansar ni tuan-tuan, yang sedia berjuang bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Ansar tuan-tuan, Masya Allah, banyak yang mana bersama dengan Nabi ketika itu, subhanallah. Bergerak mereka tuan-tuan, Masya Allah, daripada kota Madinah menuju ke mana tuan-tuan? Menuju ke Badar. Jarak perjalanan kalau kira waktu sekarang 150 kilo tuan-tuan, Masya Allah. Tuan-tuan bersama mereka, yang mana ketika itu, Masya Allah, mereka atas tujuan untuk menyekat kafilah, bukan untuk perang. Tetapi kalau walaupun untuk menyekat kafilah, perlulah ada senjata walaupun sikit kan. Tapi sikit je lah, tak banyak senjata yang ada, Masya Allah. Baik, tuan-tuan ibu dirahmati lagi dikasihi Allah, ketika itu sahabat Nabi SAW bergerak. Maulana Zakaria rahimahullah dalam kitabnya Hikayatus Sahabah, Maulana Zakaria menyebutkan bahawa mereka bergerak dengan 2 ataupun 3 ekor kuda. 2 ataupun 3 ekor kuda tuan-tuan. Dan mereka bergerak bersama mereka lebih kurang 70 ekor unta. Sebab itu dalam Ma'alim Madinah juga disebutkan bahawa mereka satu unta bergili-gili naik. Ada satu unta 2 ataupun 3 orang naik. Subhanallah. Nabi SAW naik unta, Masya Allah, bersama 2 orang sahabat Nabi SAW. Bersama 2 orang sahabat Nabi SAW, termasuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Masya Allah. Tuan-tuan dan ibu dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mereka bergerak 2 ataupun 3 ekor kuda. Mereka bergerak dalam keadaan membawa bersama mereka adalah lebih kurang 70 ekor unta. Mereka bergerak, Masya Allah, tuan-tuan yang mulia, dalam keadaan ketika itu pedang yang mereka bawa, kata Maulana Zakaria rahimahullah, cuma lebih kurang apa tuan? 7 ataupun 8 pedang lebih kurang, Masya Allah. 7 ataupun 8 pedang. Dan baju besi yang mereka bawa, Maulana Zakaria rahimahullah menyebutkan bahawa daripada 6 ataupun 9 baju besi yang dipakai ketika mana menuju ke medan Badar ini. Kenapa tuan-tuan? Kerana mereka bukan pergi untuk perang. Mereka pergi atas tujuan untuk menyekat kafilah yang mana membawa atau orang muhajirin yang dijual di bumi Syam sana tuan-tuan. Tuan-tuan dan ibu dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, apa yang berlaku tuan-tuan, Masya Allah, bila mana Nabi dan sahabat telah bergerak, Masya Allah, ketika itu tuan-tuan, Masya Allah, orang kafir Quraisy yang dipimpin, maksudnya yang bawa kafilah itu, Abu Sufyan itu, juga telah menghantar wakil mereka. Masya Allah. Dan wakil mereka untuk mengintip tadi telah dapat berita bahawa orang Islam, Masya Allah, orang Islam juga telah bergerak daripada Madinah untuk menyekat mereka. Perkara ni amat mereka takut, subhanallah. Mereka sangat takut kerana mereka cuma ada 40 orang saja tuan-tuan. Dan mereka tahu mereka salah. Kucing tuan-tuan, Masya Allah, kalau kucing kita bagi ikan, dia makan tenang je. Tapi kalau kucing, dia curi ikan atas meja, ataupun dia curi-curi masuk rumah, curi ikan dalam rumah kita, dia nampak kita, dia lari. Sebab dia tahu dia salah. Kucing pun tahu salah kalau ambil satu benda tanpa hak. Apatah lagi manusia. Abu Sufyan dia tahu dia salah. Dia ambil harta orang muhajirin. Dia tahu ini bakal menyebabkan orang muhajirin marah. Dan orang muhajirin ketika itu bukan calon-calon orang. Sahabat Nabi bukan calon-calon orang tuan-tuan. Panglima perang. Bersama sahabat Nabi Omar, bersama sahabat Nabi Abu Bakar, bersama sahabat Nabi Hamzah, Asadullah, singa Allah. Bukan calon-calon orang. Bersama sahabat Nabi SAW, Sayyidina Ali, orang yang hebat dalam medan perang, Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Jadi bukan calon-calon orang. Abu Sufyan tahu yang ini bukan calon-calon orang. Maka tuan-tuan, Masya Allah, ketakutan. Nabi dan sahabat sampai mendekati Badar, kata ulama, ketika itu telah bertanya kepada orang Badui ataupun orang kampung di situ, adakah dah sampai belum Abu Sufyan punya kafilah ini? Maka mereka beri jawapan. Mereka kata, kamu ni daripada mana? Dia kata. Nabi SAW, kata ulama, menjawab apa? Lebih confirm, saya yang bertanya tuan dulu, sebaiknya tuan jawab dulu. Tuan jawab dulu dengan hikmah. Nabi beritahu, saya tanya dulu soalan, tuan jawab dulu soalan, maka saya akan jawab soalan tuan. Masya Allah. Maka mereka telah beritahu Abu Sufyan pemimpin kafilah telah sampai di tempat sekian. Maksudnya tak lama lagi akan sampai di tempat sekian. Dia punya perkiraan hari mereka mengikut jangkaan mereka. Maka mereka tanya Nabi SAW. Mereka tanya, kamu daripada mana? Ulama menyebutkan bahawa Nabi menjawab, ana mimma, aku daripada air. Daripada air. Jadi orang Badui itu tak jawab lah. Sebab mimma, daripada air. Nabi jawab umum. Kan Allah sebut dalam Quran,
kita ni daripada mim maniyyi yumna, daripada air kan? Daripada air mani lah. Akan tetapi Nabi jawab secara umum, aku daripada air, Nabi kata ulama. Jadi air ni umum, boleh jadi kampung tu kampung air kan? Kalau dekat setengah tempat ada kampung mata air kan? Jadi umum, Masya Allah. Jadi orang Badui tu tak tanya lebih-lebih lah. Nabi pun bergerak meninggalkan orang Badui tadi. Dan Abu Sufyan dapat berita bahawa Nabi Muhammad SAW telah menghampiri Badar. Dan dia pun telah bergerak. Bila mana dalam perjalanan, kata ulama, dia telah nampak tai unta. Ini satu perkara yang penting, tuan-tuan, Masya Allah. Dia telah nampak apa, tuan-tuan? Dia telah nampak tai unta. Bagaimana tuan-tuan yang nak cerita zaman tu, subhanallah. Kan? Tak payah ambil masuk makmal cek DNA dan sebagainya. Abu Sufyan ambil tai unta tu, tuan-tuan, Masya Allah. Abu Sufyan pecahkan tai unta. Dalam tai unta tu ada kurma. Menjadi satu kebiasaan orang Madinah bagi unta makan kurma. Orang tempat lain tak buat macam tu. Orang Yasrib sahaja yang bagi untanya makan kurma ini, hanya orang Yasrib saja. Maka kata Abu Sufyan, Muhammad telah sampai. Sebab apa? Dalam tai unta ini ada kurma, ada cebisan-cebisan kurma. Menunjukkan bahawa Muhammad dah sampai. Sebab hanya unta Yasrib sahaja yang makan kurma, subhanallah. Maka apa dia buat, tuan-tuan? Dia telah hantar wakil dia untuk mendahului dia sampai cepat ke kota Mekah untuk beritahu orang Mekah, tuan-tuan. Dan wakilnya itu bernama Damdam bin Amru. Baik. Damdam bin Amru, seperti saya sebut tadi, wakil, kalau dia hantar wakil, disebut wakil. Wakil ni biasanya orang yang bijak. Dia tahu nak jawab apa, dia tahu nak buat macam mana. Ni wakil. Maka Damdam ni walaupun mereka di pihak kafir, tapi bila sebut nama wakil, biasanya wakil ni dipandai. Dia tahu, dia ada idea nak buat macam mana. Sampai di sepadan kota Mekah, Damdam bin Amru telah buat apa, tuan-tuan? Telah koyakkan baju dia, tuan-tuan. Baju dia telah koyakkan, tuan-tuan. Dan dia telah potong telinga unta yang ditunjang. Darah tu dipercikkan di baju dia. Dan dia tak tunggang unta tu, dia cuma tarik tali unta itu. Memasuki kota Mekah. Lalu di depan Kaabah, di saat ketika itu, ada 360 berhala di keliling Kaabah. Orang-orang Mekah waktu itu tengah sembah berhala. Dan Damdam bin Amru telah naik di Jabal Abi Qubais, kata ulama. Perkara itu menunjukkan perkara yang penting. Terkejut orang Mekah, tuan-tuan. Tengok unta telinga dah koyak. Bajunya koyak, baju Damdam tu koyak. Darah banyak dekat baju dia. Nak beritahu bahawa dahsyatnya orang Islam. Padahal tak ada perang pun masa tu. Dia nak bakar semangat, nak beritahu, minta bantuan. Dahsyat ni. Apa yang akan berlaku ni dahsyat. Bahkan harta yang dibawa oleh Abu Sufyan itu ialah harta milik kamu semua. Sebab waktu tu semua orang ada share, tuan-tuan. Maka naik atas Jabal Abi Qubais. Orang semua tengok bagaimana keadaan Damdam bin Amru ni. Maka Abu Jahal telah bakar semangat mereka semua, kata ulama. 1,300 orang telah disiapkan. Berapa, tuan-tuan, jumlah? Pada awalnya 1,300 orang telah disiapkan daripada kota Mekah. Baik. Kecuali 2 orang yang menzahirkan dia nampak dia tak sedia untuk pergi perang. 2 orang ni orang besar, tuan. Orang Quraisy. Di kalangan orang Quraisy, tapi orang besar. Siapa dia, tuan-tuan, Masya Allah? Pertama, Abu Lahab. Abu Lahab ni, untuk mengatakan, tuan-tuan, Masya Allah, Abu Lahab ni memang tak sertai apa-apa perang pun. Dia satu orang yang, kata ulama, memang dia pengecut. Dia memang tak pergi perang. Tetapi zaman dulu, tuan-tuan, kalau tak pergi perang, kita boleh wakilkan. Orang kafir lah. Dia boleh wakilkan. Zaman jahiliah dulu, kalau tak pergi perang, dia boleh wakilkan. Maka dia pernah berjudi dengan satu orang budak muda. Dia tokek judi, tuan-tuan. Dia orang otai, elder dalam judi. Orang lama, dia berjudi dengan satu orang budak muda. Budak muda tu confident dia boleh menang. Dia tak tahu dia main judi dengan otai, orang lama. Maka budak tu dicagarkan, kalau kalah dijadikan hamba. Maka kalah budak ni tadi jadi hamba. Jadi budak ni jadi wakil Abu Lahab untuk pergi perang Badar. Yang kedua, siapa tahu yang seakan-akan menzahirkan untuk tidak pergi perang? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni, tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, dia ialah abang kepada Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ni yang mati dalam perang Uhud. Yang pernah cabar Nabi SAW, yang hujung pedang Nabi kena leher dia sikit tu, tuan-tuan. Kata ulama, seburuk-buruk manusia ialah yang membunuh para Nabi atau dibunuh oleh para Nabi. Nabi SAW, rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Kata ulama, Nabi tak pernah bunuh siapa-siapa. Akan tetapi, Ubay bin Khalaf ini cuma hujung pedang Nabi kena leher dia sikit melecet.
menjadi asbab dia mati, tuan-tuan. Ini adik dia. Yang sekarang kita tengah cerita ni, Umayyah bin Khalaf, abang dia. Umayyah bin Khalaf ialah ayah kepada Safwan bin Umayyah. Umayyah bin Khalaf ialah siapa, tuan-tuan, masya-Allah? Tuan kepada Bilal bin Rabah. Yang menyeksa Bilal, yang merancang penyeksaan Bilal, yang cemeti Bilal, yang merancang batu di 4 tabaran Bilal, itu ialah Umayyah bin Khalaf. Dia tak menzahirkan macam dia tak nak pergi perang Badar ni untuk bertempur orang Islam. Dia tak nak pergi bukan takut orang Bilal. Dia tak nak pergi bukan takut sebab lain. Tetapi ada peristiwa sebelum berlakunya peperangan Badar. Setelah orang Islam di Madinah, orang Islam hijrah ke Madinah, maka tuan-tuan yang mulia, pimpinan-pimpinan Madinah seperti Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'az ni, tuan-tuan yang mulia, ketua suku Aus. Di Madinah ada 2 suku, Aus dan juga Hazraj. Suku Aus dan juga Hazraj. Suku Aus dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Suku Hazraj dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Maka apa berlaku, tuan-tuan, masya-Allah? Setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, satu ketika Sa'ad bin Mu'az dia pergi buat umrah. Dan dia ni baik dengan Umayyah bin Khalaf daripada zaman jahiliah lagi. Walaupun dah masuk Islam, tapi sebab kawan baik, dia tumpang tidur rumah Umayyah bin Khalaf. Dan dia beritahu, wahai Umayyah, beritahu aku bila waktu yang sesuai untuk aku tawaf. Sebab nak mengelakkan daripada bertempur ataupun bertembung dengan orang kafir Quraisy inilah. Nak mudah tawaf. Tapi ketika itu tawaf cara Islam lah. Dia dah belajar dengan Nabi SAW. Sahabat Muhammad dah masuk Islam waktu itu. Baik. Tengah-tengah tawaf, Abu Jahal datang. Abu Jahal datang. Abu Jahal ni orang kafir Quraisy panggilnya Abu Hakam. Datang Abu Jahal. Bagaimana mungkin aku akan membiarkan kamu tawaf dengan begitu mudah? Abu Jahal cakap. Sedangkan kamu telah masuk Islam dan telah melindungi Muhammad dan orang Mekah yang masuk Islam bersama dengan Muhammad. Marah Abu Jahal ni menzahirkan. Kamu boleh datang tempat aku, suka-suka boleh tawaf senang-senang je. Kamu jangan fikir kamu boleh terlepas. Maka apa jawab Sa'ad bin Mu'az? Sa'ad bin Mu'az telah menjawab dan beritahu bahawa Abu Jahal, sesungguhnya kamu ni akan dibunuh. Kamu ni akan mati dibunuh. Maka kata ulama, ketika itu Umayyah bin Khalaf telah tegur Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad, jangan cakap macam tu, kamu tak tahu ke dia ni siapa? Dia ni adalah Sa'ad bin, dia ni adalah Abu Jahal ataupun Abu Hakam orang kafir panggil. Dia ni adalah pimpinan. Dia adalah pimpinan bagi orang Quraisy di sini. Orang semua orang anggap dia pemimpin. Kamu jangan cakap macam tu, ni kat tempat dia, ni kat kampung dia kan. Dia ketua di sini, kamu jangan cakap macam tu dengan dia. Apa jawab Sa'ad bin Mu'az bila mendengar anjuran daripada Umayyah bin Khalaf? Wahai Umayyah, sesungguhnya perkara ini aku dengar daripada Nabi Muhammad SAW, bahawa Abu Jahal akan mati dibunuh. Dan kamu juga Umayyah, kamu juga akan mati dibunuh. Bukan saja Abu Jahal mati dibunuh, bahkan kamu Umayyah, kamu juga akan mati dibunuh. Bukan Abu Jahal saja, Umayyah juga akan mati dibunuh. Umayyah dengar terkejut, tuan-tuan. Masya Allah. Sebab dia tahu, dia dengan adik dia, bahkan orang kafir Quraisy yang lain juga berpegang yang sama, iaitu Muhammad Al-Amin, orang yang berkata jujur, tidak akan tipu. Maka pasti apa yang Muhammad katakan berlaku. Orang kata, Muhammad kata, kamu ni akan mati. Maka pasti mati. Dia punya pegangan macam tu. Dia yakin dengan perkataan Nabi SAW. Walaupun mereka mengingkari Nabi. Macam Ubay bin Khalaf, adik dia kan. Yakin dengan perkataan Nabi. Nabi kata Nabi akan bunuh, maka dia tahu dia akan mati, tuan-tuan. Walaupun diludah oleh Nabi, dia kata dia akan mati. Apatah lagi terkena pedang Nabi SAW. Begitu juga Umayyah bin Khalaf. Dia tahu dia akan mati sebab Sa'ad bin Mu'az telah sampaikan pada dia bahawa Muhammad bagi tahu kamu juga akan dibunuh seperti mana Abu Jahal. Mulai pada hari itu, tuan-tuan, dia cuba mengelak daripada pergi mana-mana peperangan. Sebab itu di Badar, waktu 1,300 ketumpukan tentera yang dipimpin oleh Abu Jahal nak berangkat, nak bergerak, Umayyah bin Khalaf seakan-akan mengelak untuk tidak ikut serta. Abu Jahal rasa tercabar. Kawannya, temannya yang juga pimpinan di kota Mekah, pimpinan Quraisy, pimpinan kafir Quraisy, tercabar, dia tak nak pergi. Apa cerita ni tak nak pergi? Abu Lahab lain lah, dah tahu dah. Memang dah dikecualikan. Dia pun dah hantar wakil ganti dia. Ini Umayyah.
Memang terkenal panglima dalam perang. Apa berlaku tuan-tuan? Masya Allah. Maka Abu Jahal telah balik rumah, ambil minyak wangi yang dipakai oleh perempuan. Minyak wangi perempuan. Ambil minyak wangi itu, dia letakkan di pakaian ataupun di badan Umayyah bin Khalaf depan orang ramai. Umayyah bin Khalaf kata, apa ni Abu Jahal? Ini minyak wangi perempuan. Kenapa kamu letakkan dekat saya? Kamu calitkan dekat saya ni, kenapa ni? Tuan-tuan dan ibu rahmati lagi dikasihi Allah. Abu Jahal kata, wahai Umayyah, memang patut kamu pakai minyak wangi ni. Sebab kamu bukan lelaki. Kamu ni perempuan. Kamu bukan lelaki, kamu ni perempuan. Hanya perempuan sahaja yang takut nak pergi perang. Maka perkara ini telah menyebabkan Umayyah tercabar. Dihina, diperlakukan dengan sebegitu rupa. Diperkatakan sebagai perempuan, Masya Allah. Kita kalau orang kata kita setengah lelaki, setengah perempuan pun kita tak boleh terima. Kan? Sebab kita betul-betul lelaki. Kita bukan setengah-setengah, tuan-tuan. Bukan setengah-setengah. Bukan setengah lelaki, bukan setengah perempuan. Kita lelaki betul. Kan? Apatah lagi, Umayyah bin Khalaf merupakan pimpinan Quraisy. Tercabar dia. Dia kata, baik, jika begitu aku pergi perang. Jika begitu, aku akan pergi perang. Maka apa berlaku, tuan-tuan? Ayah ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa berlaku? Masya Allah. Apa yang berlaku adalah Umayyah telah menzahirkan bahawa dia ingin ikut serta. Dan bila mana dia beritahu dia ingin ikut serta, maka akhirnya tuan-tuan ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Jahal kata, kalau kamu ingin ikut serta, kamu duduk depan sekali. Dia terperangkap. Sebenarnya dia tak nak pergi. Dia takut dia akan dibunuh. Dia tahu Muhammad cakap pasti dan pasti benar. Kalau kamu ingin ikut serta, kata Abu Jahal, kamu di barisan depan. Kamu depan sekali. Allahu Akbar. Maka dia terpaksa duduk depan, tuan. Langkah hatinya gementar, resah, gelisah, gundah. Risau, tuan. Habislah, matilah, kan. Habislah, Masya Allah. Baik, tuan-tuan dan ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa berlaku? Mereka bergerak. 1,300 ketumbukan tentera. Dalam keadaan mereka bergerak, tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, Abu Sufyan dan kafilahnya terlepas dah. Sebab Allah sebut dalam Quran, kan. Udwatid Quswa, Udwatid Dunya. Ada dua bukit. Yang mana orang kafir Quraisy dekat Quswa ni. Ada orang Islam bersama Nabi SAW di Udwatid Dunya. Maka Allah Ta'ala atur mereka tak bertembung, mereka tak selisih. Selamat mereka ni, orang kafir Quraisy ni. Dan Abu Sufyan telah hantar wakil. Hantar wakil apa, tuan-tuan? Masya Allah. Telah hantar wakil untuk beritahu dengan orang Mekah yang kami selamat. Tak payah hantar tentera dah, kami selamat. Akan tetapi, tuan-tuan dan ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang berlaku? Orang kafir bila dapat berita yang Abu Sufyan selamat, kata Abu Jahal, aku tidak akan patah balik. Kita telah melangkah, sekali kita melangkah takkan patah balik. Inilah peluang untuk kita tunjukkan pada dunia bahawa kita tak pernah takut dengan orang Islam. Kita tunjukkan pada dunia bahawa kawasan ini masih lagi dalam jajahan kita. Kita ni masih lagi orang yang masih berkuasa di kawasan ini. Kita ni orang yang masih lagi panglima dalam medan perang. Baik, daripada 1,300, 300 orang telah balik. Siapakah 300 tu, tuan-tuan? 300 yang balik itu adalah Bani Umayyah. Bani Umayyah telah balik. Bani Umayyah telah balik. Kenapa dibalik, tuan-tuan? Kata Bani Umayyah, sesungguhnya kami ni pergi perang kerana dengar Abu Sufyan nak dicederakan. Adapun kami tak ada masalah dengan Muhammad. Kami tak ada masalah dengan Muhammad. Maka kami akan pulang kerana kami pergi atas dasar kekeluargaan. Kamu nak pergi serang Muhammad, kamu pergi. Adapun kami tak pergi. Baik. Tuan-tuan dan ibu rahmati lagi dikasihi Allah, berangkatlah. Ni kita ringkaskan cerita. Cuba kisah dia panjang, tuan-tuan. Kisah para ni panjang. Kita potong banyak ni. Baik. Nabi dan para sahabat bila dapat berita bahawa Abu Sufyan telah terlepas, maka Nabi dan sahabat telah patah balik menuju ke kota Madinah. Dalam perjalanan menuju ke kota Madinah, Nabi dan sahabat telah berhenti di satu kampung, satu lembah yang namanya Wadi Rauha. Wadi Rauha. Baik. Di Wadi Rauha ini, tuan-tuan, tempat yang begitu barakah, merupakan antara tanah daripada tanah-tanah surga, subhanallah. Tuan-tuan kalau pergi Madinah, ada peluang pergi Badar, pergilah, tuan-tuan. Daripada Madinah nak pergi ke Badar,
70 kilo tuan gerak, jumpa Wadi Rawha dulu. Lepas tu baru bergerak sampailah ke Badar. Madinah pergi Badar 150 kilo. Madinah pergi Rawha 70 kilo. Jalan yang sama. Subhanallah. Baik. Wadi Rawha tempat di mana tempat 70 Nabi pernah solat di sana. Subhanallah. Pernah saya sebutkan dalam Railah Haramain di Salam Baitullah TV1 tahun lepas. Dalam rakaman di TV1 Salam Baitullah kita ada cerita tempat tu, ada tunjuk tempat tu. Wadi Rawha, 70 Nabi pernah solat di sana. Dan Nabi SAW telah berehat di sana, Masya Allah. Nabi berehat di sana bersama para sahabat ketika pulang daripada menyekat kafilah tadi. Bila pulang, dapat berita daripada perisik bahawa orang kafir Quraisy telah bawa 1000 orang ketumbukan tentera, siap kelengkapan perang. Termasuk perempuan penari, kata ulama, untuk meraihkan kononnya kemenangannya, Masya Allah. Di Badar, telah bergerak ke Badar, dekat dengan Badar. Dalam perjalanan ke Badar. Bila mana mendengar begitu ni tuan-tuan, Nabi dan sahabat sedang berehat, berhenti di Wadi Rawha. Nabi bertanya tentang kesediaan sahabat Nabi SAW. Adakah mereka sedia untuk bersama dengan Nabi SAW? Orang pertama bangun sahabat yang mulia Sahibul Jalil Abu Bakar As-Siddiq. Beritahu kesediaan Abu Bakar. Kemudian bangun tuan-tuan yang mulia sahabat-sahabat yang lain. 3 orang sahabat bangun, kata ulama. Termasuklah Miqdad bin Amir radhiyallahu anhu. Bangun menyatakan kesediaan mereka. Namun tuan-tuan, ketiga-tiga inilah orang muhajirin. Seakan-akan Nabi SAW menanti jawapan orang Ansar. Kerana sebenarnya kata ulama, majoriti orang yang berada ketika itu adalah orang Ansar. Dan orang Ansar di Aqabah janji dengan Nabi nak jaga Nabi di Madinah saja. Tidak ada dalam perjalanan Aqabah untuk jaga Nabi di luar Madinah. Sekarang ni di luar Madinah. Dan sekarang ini untuk menjaga ataupun berlaku perbezaan adalah disebabkan harta orang muhajirin yang dapat, bukan harta orang Ansar. Baik. Sedangkan ketika itu kelengkapan perang tak lengkap tuan-tuan, Masya Allah. Kelengkapan perang cuma ada 8 bilah pedang, 6 hingga 9 baju besi, 70 ekor unta yang ditukar-tukar ganti seekor, 3-4 orang naik, Masya Allah. Ataupun 2-3 orang. Dan tuan-tuan yang mulia, 2 ekor ataupun 3 ekor kuda, kata Muhammad Zakaria rahimahullah dalam kitabnya Hikayatus Sahabah. Baik. Tuan-tuan, Masya Allah, sedang Nabi menanti, orang-orang Ansar telah diwakili oleh Sa'ad bin Mu'az yang saya cerita tadi. Sa'ad bin Mu'az ni ketua kabilah Hazraj, suku Aus, minta maaf. Dia telah bangun dan menzahirkan betapa, Masya Allah, betapa sedianya sahabat Ansar dalam bersama Nabi SAW. Bangunnya dia. Dan dia beritahu, ya Rasulullah, seakan-akan kamu menanti jawapan daripada kami orang Ansar. Ringkas perkataannya, kata tuan, ya Rasulullah, saya mewakili orang Ansar nak beritahu pada kamu, ya Rasulullah. Ketika kami telah bayat dengan kamu, beriman di tangan kamu, telah bayat dengan kamu, kami telah bersedia apapun yang telah diperintahkan oleh kamu. Walaupun kamu perintahkan kami untuk menyeberangi lautan sekalipun, kami akan seberang. Ini semangat, jazbah yang ada pada sahabat Nabi SAW. Kenapa? Hikmahnya dakwah Nabi. Tuan-tuan pernah ikuti kuliah saya, tuan-tuan tahu. Masa Nabi hijrah, Nabi masuk daripada kampung Aus. Hikmahnya itu menyebabkan orang Aus, ketua kampung Aus, suku Aus, iaitu Sa'ad bin Mu'az, begitu gembira dan sedia bersama Nabi walaupun sanggup bagi nyawa. Bahkan kata ulama, orang Ansar ini tuan-tuan, mereka telah zahirkan kesediaan mereka untuk berjuang bersama Nabi. Dalam syair mereka masih hijrah. Hakikatnya Nabi SAW nak kuatkan lagi. Adakah betul-betul mereka bersedia untuk bersama Nabi dalam Badar ini? Kalau kita tengok dalam syair Nabi SAW, apa Nabi kata, apa sahabat Nabi SAW bagi tahu ketika menyambut Nabi? Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Telah datang bulan purnama pada kami. Min saniyatil wada', masuk daripada kampung saniyatil wada'. Wajaba syukru alaina, wajib kami orang bersyukur. Ma da'a lillahi da', wujudnya orang yang menyuruh manusia pada Allah. Apa sambungan ni tuan-tuan? Ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amri muta'. Kata guru kami almarhum Kyai Uzran Taufik Abdillah, wahai Nabi, arahkanlah apa saja pada kami, perintahkanlah apa saja pada kami, bentangkanlah apa saja takaza pada kami, maka kamu akan dapati kami ialah orang yang akan taat.
ji'tabil amri muta'. Kamu akan dapati kami akan datang pada ketaatan. Masya Allah. Tuan-tuan, bila Nabi dengar mereka sedia, maka Nabi SAW pun mempersiapkan tentera. Namun pada malam itu, tuan-tuan yang mulia, Nabi suruh bermalam di situ, kata ulama. Hujan turun dengan lebat, kata ulama. Sehingga sahabat Nabi SAW tidur dengan nyenyak, dengan tenang. Subhanallah. Nak cerita, sahabat Nabi punya hati, punya kuat, tuan-tuan. Besok nak pergi perang, hati tenang, boleh tidur nyenyak. Subhanallah. Malam, tengah malam, bangun tahajud, munajat kepada Allah Ta'ala. Awalnya, awal malam tidur dulu. Hujan turun, Masya Allah. Dengan nyenyak tidur. Tidur dengan nyenyak itu, kata ulama, menunjukkan bahawa hati mereka tenang, tak takut pada makhluk. Ini kesan daripada dakwah mereka. Tuan-tuan, Masya Allah, bila mana mereka bergerak esok pagi, sahabat Nabi punya jarak daripada Wadi Rawha ke Badar lebih dekat daripada jarak orang kafir yang menuju ke Badar. Maka Nabi dan sahabat sampai dulu, subhanallah. Bila sampai, apa berlaku, tuan-tuan? Bila sampai, maka pada ketika itu Nabi telah duduk di satu kawasan, subhanallah. Dan satu orang sahabat Nabi namanya Khubayb bin Munzir. Ada kata Khabib bin Munzir radhiyallahu taala an. Ada kata Khabab bin Munzir dalam menyebutkan nama sahabat tadi. Baik. Dia telah bertanya Nabi SAW, ya Rasulullah, minta maaf. Ni tuan-tuan, sahabat Nabi ajar adab bertanya dengan Tok Guru, adab bertanya dengan Nabi SAW. Jadi kita nak tanya ulama, nak tanya Tok Guru, Masya Allah, tanya dengan penuh hikmah. Jangan tanya dengan kasar-kasar. Ni jawapan dia apa ni? Takkan belajar agama tak tahu? Allah, soalan tanya macam tu kan. Yang kena tanya, kena tahu kepakaran dia. Bukan semua Tok Guru dia pakar semua perkara. Pakar akidah, dia mahir akidah. Pakar fiqah, dia mahir fiqah. Pakar hadis, dia mahir hadis. Pakar sirah, dia mahir sirah. Jangan semua benda kita letak dekat Tok Guru. Bukan semua dia pakar. Baik. Tuan-tuan dan ibu dirahmati lagi dikasihi Allah. Maka dia bertanya, Rasulullah, adakah ini wahyu daripada Allah? Kerana wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak akan Nabi SAW itu buat sesuatu melainkan wahyu daripada Allah Ta'ala. Maka Nabi SAW beritahu apa? Ini bukan wahyu daripada Allah. Akan tetapi ini adalah cadangan baginda. Dia bersifat basyidah kemanusiaan baginda, strategi perang. Maka cadangan Khubayb bin Munzir ataupun Khubayb bin Munzir tadi, tuan-tuan, dia kata, saya cadangkan di belah sana, Masya Allah. Kita pecahkan semua telaga-telaga mata air ni. Tinggalkan satu telaga yang ke atas, yang dekat dengan kita tu. Masya Allah. Ini pandangan daripada Khubayb bin Munzir. Dan dia bukan sahabat Nabi yang kita biasa dengar, tuan-tuan. Bukan cadangan daripada Abu Bakar, daripada Omar, daripada Osman, daripada Ali. Khubayb bin Munzir, tuan-tuan, sahabat Nabi yang kita jangan-jangan dengar nama. Menunjukkan bahawa inilah Nabi SAW. Nabi adalah pemimpin berjiwa rakyat, walaupun orang bawahan yang jarang dengar nama pun, kalau dia bagi cadangan, Nabi dengar, tuan-tuan. Kita jadi pemimpin, kalau orang bagi cadangan, walaupun orang bawahan, bagi cadangan, kita dengar, tuan-tuan, Masya Allah. Ini sifat Nabi SAW. Maka akhirnya, tuan-tuan, mereka duduk di kawasan yang mana dicadangkan oleh Khubayb bin Munzir. Yang sekarang tapak itu, tuan-tuan, yang mula dibina masjid. Nama masjid itu ialah Masjid Arish. Masjid Arish ni masjid negeri ataupun masjid daerah bagi Badar sekarang. Subhanallah. Tapak tu tapak medan perang orang Islam. Dan di pihak orang kafir, hujan turun dengan lebat. Tanah tu jadi lembik. Tanah orang Islam ni keras. Dan cahaya matahari yang terbit. Ini semua strategi yang dicadangkan oleh Khubayb bin Munzir radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan, ayah bunda rahmati lagi dikasihi Allah. Kita ringkaskan cerita. Di malam peperangan Badar, malam 17 Ramadan, apa berlaku, tuan-tuan? Nabi, kata ulama, sepanjang-panjang malam telah munajat pada Allah Ta'ala. Dengan tangisan Nabi merayu, merintih pada Allah Ta'ala. Menunjukkan pada kita Nabi seorang Nabi. Nabi nak ajar kita, Nabi pun berdoa. Di bulan Ramadan yang mulia, tuan-tuan, kita kena banyakkan doa. Allah sebut dalam muka surat tentang Ramadan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, bagitulah aku ni dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku dengar permintaan hambaku yang minta pada aku. Tuan-tuan, Ramadan, mintalah pada Allah Ta'ala. Nabi dalam bulan Ramadan di medan perang pula pun minta dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah. Kalau orang Islam mati semua ini, tidak lagi orang yang akan menyembah kau di muka alam. Nabi doa sungguh-sungguh hingga ridak Nabi jatuh. Ridak, serban yang diletak di bahu, tu namanya ridak jatuh. Ada orang kata ini tak sunnah.
Bahkan ada orang perli. Orang perli kan. Ulama-ulama pakai ridak, Habib-habib masyaikh pakai ridak ni, kain serban letak di bahu tu. Dia kata, ini nak buat apa ni, letak kain kat bahu ni nak rewang ke, nak orang kahwin, kerja kahwin ke? Itu tolak good morning, bukan ridak. Lain tuan-tuan, masya-Allah. Kena tahu beza. Jangan menghina sunnah. Kalau tak boleh amal sunnah, jangan hina sunnah. Tak boleh amal pakai ridak, jangan hina orang pakai ridak. Ridak dipakai oleh Nabi SAW, dipakai oleh Abu Bakar, dipakai oleh sahabat tuan-tuan. Jatuh ridak Nabi ketika di badan waktu Nabi doa. Abu Bakar tengok betapa sungguh-sungguhnya Nabi doa. Nak bagi tahu kita ni tuan-tuan, kita bukan Nabi. Tak pernah jumpa Nabi pun. Kena doa sungguh-sungguh tuan-tuan. Hari ni kita doa tuan-tuan, tak sungguh-sungguh. Air mata pun tak keluar. Minta nak masuk syurga, tak minta sungguh-sungguh. Bahkan minta pun dah air-air dah sikit-sikit. Ya Allah, Allah menasuka redha kawal jannah. Ya Allah, redhakanlah aku untuk masuk syurga. Dah tangan dah kat bawah dah masa tu. Wa qina azaban nar pun dah akhir dah, tangan dah kat bawah. Sedangkan tuan-tuan, kalau kita tahulah apa itu syurga, maka kita akan minta sungguh-sungguh. Kalau kita tahu apakah itu azab neraka, maka kita akan minta sungguh-sungguh, ya Allah, selamatkanlah aku daripada api neraka. Sungguh-sungguh kita akan minta. Nabi sungguh-sungguh minta tuan-tuan. Baik. Orang kafir juga tuan-tuan, Abu Jahal, yang dipimpin oleh Abu Jahal, juga berdoa. Ni tuan-tuan yang main-main. Dia doa apa? Ya Allah. Sebut ya Allah juga. Dia mengatakan dia menyembah Allah, hakikatnya dia menyekutukan Allah dengan 360 bahala. Dia yakin 360 bahala ni pun ada peranan masing-masing. Allah Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada apa yang disyirikkan oleh mereka, apa yang disifatkan oleh mereka. Baik. Dia doa, ya Allah, Muhammad telah pecah belahkan kaum kami, kabilah kami. Kalahkanlah orang Islam dan Muhammad ni. Dia pun doa juga. Bertempur tuan-tuan. Bertempur tuan-tuan di pagi itu. Kita ringkaskan cerita. Kita tadi panjang tuan, banyak kisah-kisahnya, tapi nak ambil ibrah saja. Nak ambil ibrah saja. Berlaku mubarazah. Apa dia tuan-tuan? One by one, nak lawan, satu lawan satu. Baik. Di pihak orang kafir Quraisy, dia telah hantar 3 orang tuan-tuan. Pertama Utbah bin Rabi'ah. Kedua Syaibah bin Rabi'ah. Yang ketiga Walid bin Utbah. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah adiknya, dan Walid bin Utbah. Ini 3 orang kafir hantar. Utbah bin Rabi'ah ni hakikatnya dia pernah hatinya hampir terbuka nak bersama Nabi SAW. Anak dia juga ada yang menjadi sahabat, Abu Khuzaifah bin Utbah. Dan anak dia juga Hindun bin Utbah. Hindun ini Abu Sufyan. Hindun bin Utbah itu anak dia juga tuan. Baik. Dia ketua kabilah Bani Jum'ah. Dia dihantar. Daripada pihak orang Islam tuan-tuan, orang Ansar yang pergi ke depan. Antaranya ialah Abdullah bin Rawaha. Antaranya ialah Abdullah bin Rawaha. Kata orang Quraisy, kata Abu Jahal, wahai orang Madinah, orang Yasrib, kami tak kenal kamu. Dan perhitungan ini bukan antara kami dan kamu. Perhitungan ini antara kami dengan orang-orang Mekah yang telah meninggalkan kampung halaman mereka. Maka tuan-tuan, atas mesyuarat, telah bangkit ataupun telah maju ke hadapan 3 orang sahabat Nabi SAW yang merupakan keluarga Nabi SAW. Subhanallah. Siapa dia tuan-tuan? Yang pertama Sayyidina Hamzah. Yang kedua Sayyidina Ali. Sayyidina Hamzah pakcik Nabi. Sayyidina Ali sepupu Nabi. Yang ketiga Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib, juga sepupu Nabi SAW. Yang mana Harith bin Abdul Muttalib itu pakcik Nabi. Adik-beradik dengan Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Nabi SAW. Ini 3 orang tuan-tuan, masya-Allah. Telah pergi depan. Bahasa orang putih kata sparring ataupun battle one by one. Tuan-tuan. Sebelum mula perang nak tunjukkan betapa kekuatan yang mereka bawa. Orang Islam 300 lebih, 313, 314, ada yang kata 324. Orang kafir 1000 ketubuhan tentera. Lengkap. Orang Islam kelengkapan perang 8 bilah pedang je ada. Yang ada pedang 8 orang, yang lain semua pakai pelepah tamar. Subhanallah. Yang ada unta 70 saja. Kuda 2 ataupun 3 kuda. Baju besi 6 hingga 9 baju besi. Lain tak ada baju besi tuan. Subhanallah. Tuan-tuan ibu rahmati lagi dikasihi Allah. Bertempur tuan-tuan, masya-Allah. Hamzah bertempur dengan orang yang dipasangkan dengannya. Menang tuan-tuan, masya-Allah. Hamzah bertempur dengan Utbah. Menang tuan-tuan.
Sayyidina Ali bertempur dengan siapa tuan-tuan? Kata ulama, Sayyidina Ali bertempur dengan Sayyidina Ali bertempur dengan Walid bin Utbah. Ada pandangan kata Sayyidina Hamzah bertempur dengan Walid bin Utbah. Perbezaan pandangan menyebutkan tentang perkara itu. Baik. Tuan-tuan dan ibu rahmati lagi dikasihi Allah. Maka apa berlaku? Masya Allah. Yang ketiga adalah Ubaidah bin Haris bertempur dengan Syaibah bin Rabi'ah. Dan Ubaidah bin Haris, tuan-tuan, bila bertempur, dia telah terkena pedang yang dihayunkan oleh Syaibah. Dan itu menyebabkan akhirnya tak lama lepas itu dia telah syahid. Tapi Syaibah ni tetap dibunuh juga, tuan. Tiga-tiga ni mati orang kafir. Barulah pertempuran besar telah berlaku. Tuan-tuan ibu rahmati lagi dikasihi Allah. Antara kisah yang saya nak kongsikan dalam medan Badar ni, tuan-tuan, banyak peristiwa Badar ni. Salah satunya adalah tentang dua orang budak, tuan-tuan. Muawiz bin Afra dan juga Muaz bin Amr bin Jamuh. Yang kedua ni Maulana Zakir sebut dalam kitab dengan nama Muaz bin Afra, Muaz bin Amr bin Jamuh. Subhanallah. Tuan-tuan, Muaz bin Amr bin Jamuh, anak kepada Amr bin Jamuh, ketua kampung bagi Bani Salamah, syahid dalam perang Uhud ayahnya. Yang seorang lagi Muawiz bin Afra. Baik. Mereka ni, tuan-tuan, Masya Allah, siapa yang cerita kisah ni? Abdul Rahman bin Auf. Dalam Tariqul Khamis ada, dalam Asadul Ghabah pun ada, kitab sirah. Baik, diceritakan bahawa Abdul Rahman bin Auf kata, aku menyangka bahawa di medan perang aku bersama pemimpin-pemimpin besar. Namun, bila tengok sebelah aku ada dua orang budak. Muawiz bin Afra ataupun Muaz bin Afra dan juga Muaz bin Amr bin Jamuh. Dua orang budak. Tapi apa yang telah ditanya, Pak Cik, yang mana satu Abu Jahal? Kami dengar daripada mak kami, Abu Jahal selalu susahkan Nabi. Maka pada hari ini kalau dia tak mati, kami mati. Salah satu. Maksudnya semangat dia lah. Nak beritahu bahawa sahabat Nabi buat ta'lim di rumah. Menceritakan tentang kisah Nabi SAW kepada anak-anaknya, tuan-tuan. Kita penting, tuan, kita buat ta'lim di rumah kita. Ramadan ni kita bacalah hadis tentang Ramadan, kisah-kisah sahabat supaya keluarga kita, anak kita, isteri kita kenal sahabat Nabi SAW. Baik, ringkaskan cerita. Maka ketika itu mereka nampak Abu Jahal ni, Abdul Rahman bin Auf nampak Abu Jahal sedang susun tentera. Dan ketika itu, tuan-tuan, Masya Allah, apa yang diperkatakan, wahai anak, itulah dia Abu Jahal. Kata Muaz bin Afra, sesungguhnya kami dengar Abu Jahal dikawal ketat oleh orang kafir. Namun pada hari ini kami akan bunuh dia. Maka, tuan-tuan, dia telah berpakat dua orang ni, seorang serang kuda, kata Maulana Zakaria, seorang lagi serang kaki Abu Jahal. Jatuh Abu Jahal, tuan-tuan, dan dicederakan dengan teruk. Dan akhirnya siapa yang bunuh Abu Jahal? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah tebas kepala Abu Jahal. Telah tebas kepala Abu Jahal ni. Abu Jahal ditebas kepala oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata Muaz bin Amr bin Jamuh, waktu kami sedang cederakan Abu Jahal, datang Ikrimah bin Abi Jahal, masa itu belum Islam. Ikrimah telah tebas tangan saya dan terkena pedang itu di tangan, di antara tangan dan bahu saya. Dan terputus tangan saya tapi tak putus habis, tinggal daging. Maksudnya tangan dia tinggal macam tu. Tinggal genting-genting nak putus dah. Dia telah letak tangan dia di belakang dan telah serang dengan sebelah tangan. Di keadaan petang hari, tangan ni telah menyusahkan saya, kata Sayyidina Muaz bin Amr bin Jamuh. Maka setelah baringkan dia, dalam surah Ghabah pun disebutkan, saya telah pijak tangan dia dan telah buang tangan ni tadi. Saya telah pijak tangan ni tadi, tengok tangan saya tadi, saya telah buang tangan tadi. Masya Allah. Nak beritahu jazbah sahabat Nabi SAW di medan perang. Baik, tuan-tuan yang mulia, di Badar Allah telah hantar bantuan malaikat. Ulama menyebutkan bahawa malaikat dihantar sekian banyak, subhanallah. Ribu, tuan-tuan. Sedangkan malaikat ni kalau hantar satu cukuplah. Malaikat turun dengan memakai serban, subhanallah. Memakai serban. Dan kata ulama, nak tahu macam mana mayat ataupun bangkai orang kafir Quraisy itu dibunuh oleh sahabat ataupun malaikat, tengok dia punya jasad dia, tubuh mayat tu dia. Kalau hanya putus kepala saja, sahabat Nabi yang tetak ataupun yang tebas. Tapi kalau jari putus, leher juga putus, itu adalah ditebas oleh malaikat. Sebab malaikat diperintah oleh Allah untuk tebas kepala dan jari. Tuan-tuan. Sebab itu
Ada sahabat kata, aku baru angkat pelepah, kepala dah putus dah. Siapa yang tebas? Malaikat tebas, tuan-tuan. Ini bantuan Allah Ta'ala untuk sahabat Nabi di Badar. Sebab itu di Badar, tuan-tuan, ketenangan dia lain macam. Tuan-tuan pergi Badar ni tenang, dia rasa lain. Dia punya rohaniat Badar ni luar biasa, subhanallah. Tuan-tuan ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia ringkaskan cerita. Di Badar ni, tuan-tuan, Masya Allah, akhirnya Allah Ta'ala beri kemenangan kepada umat Islam. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Allah telah beri kemenangan kepada umat Islam, subhanallah, di Badar. Sahabat Nabi yang syahid 14 orang. Orang kafir mati 70 orang, tuan. Mereka lari lintang bukan kalah dan sebagian besar mereka ditawan. Ghanimah mereka, perolehan perang diambil. Dan tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, antara orang yang mana dia tak mati, kata ulama, dalam medan Badar, dia mati lepas Badar. Siapa dia, tuan-tuan? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni, tuan-tuan, Masya Allah, dia tak mati di medan Badar, lepas Badar. Bila mana Bilal cari dia, Bilal jumpa. Dan Bilal telah panggil orang-orang Ansar. Orang Ansar ni dah tahu cerita Bilal kena seksa dengan Umayyah bin Khalaf. Mereka kejar Umayyah bin Khalaf. Dan akhirnya Umayyah bin Khalaf telah dibunuh, tuan-tuan. Tuan-tuan, ibu rahmati lagi dikasih pembesar-pembesar kafir. Abu Jahal, Utbah, Syaibah mati dalam medan Badar. Dan mereka dibuang dan pergi. Dan tuan-tuan yang mulia, di Badar ini nak menunjukkan bantuan Allah Ta'ala. Bukan jumlah yang memberi kemenangan. Bukan senjata yang memberi kemenangan. Yang memberi kemenangan ialah bantuan Allah Ta'ala. Bila mana Allah bantu kita, tuan-tuan, walaupun senjata tak banyak, walaupun senjata tak ada, Allah akan bagi kemenangan. Walaupun jumlah tak ramai, Allah akan bagi kemenangan. Allah yang bantu kita, tuan. Jumlah ramai ke, jumlah sikit ke, Allah yang bantu kita. Ini yang dipegang oleh Nabi dan para sahabat. Dan tuan-tuan yang mulia, sahabat Nabi disemadikan di Badar 14 orang. 8 daripada mereka orang Ansar. 8 daripada mereka ialah orang Ansar. Dan baki ialah orang Muhajirin. Nak menunjukkan betapa dahsyatnya orang Ansar yang berjuang mempertahankan agama Allah SWT. Tuan-tuan ibu rahmati lagi dikasihi Allah. Kisah terakhir saya nak kongsi kepada tuan-tuan mengenai ibrah peperangan Badar ni, tuan-tuan. Setelah umat Islam menang, tuan-tuan, Masya Allah. Dan orang-orang kafir telah ditawan. Antara yang ditawan ialah menantu Nabi SAW. Menantu Nabi SAW. Namanya Abul As. Abul As ni menantu Nabi. Abul As ni berkahwin dengan Sayyidatina Zainab. Abul As ni anak saudara Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidatina Khadijah begitu gembira waktu perkahwinan di antara Sayyidatina Zainab dan Abul As. Dan tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha telah hadiahkan kepada Sayyidatina Zainab satu rantai, necklace. Satu rantai. Dan tuan-tuan yang mulia, ketika di Badar, Abul As masa itu belum masuk Islam lagi. Dia memihak kepada orang kafir Quraisy. Memihak kepada orang kafir Quraisy. Maka berlaku, tuan-tuan, Masya Allah, Allahu Akbar. Bila mana orang-orang Mekah menghantar wakil untuk bebaskan tawanan perang, keluarga mereka untuk tebus. Sayyidatina Zainab, tuan-tuan, tidak ada apa-apa harta, melainkan rantai yang dihadiahkan oleh ibundanya, Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, kepadanya waktu hari perkahwinannya, kerana begitu gembira dengan perkahwinan tersebut. Tuan-tuan ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan perkara itu dan rantai itu diberikan kepada wakil untuk diserahkan kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, harta Sayyidatina Khadijah habis semua untuk agama. Dihabiskan semua sekali untuk agama, untuk perjuangan agama. Akan tetapi, tuan-tuan, Masya Allah, rupa-rupanya ada satu rantai yang sering dipakai oleh Sayyidatina Khadijah yang diberikan hadiah kepada Sayyidatina Zainab masa perkahwinannya itu masih ada disimpan. Maka, tuan-tuan, rantai ini telah diberikan kepada wakil untuk diserahkan kepada Nabi SAW agar Abul As dibebaskan. Bila rantai ini sampai pada Nabi SAW, tuan-tuan, di hadapan para sahabat, Nabi tengok rantai itu, tuan-tuan, keluar air mata daripada kelopak mata Nabi SAW. Nabi SAW telah nangis, tuan-tuan. Telah keluar air mata daripada kelopak mata Nabi SAW. Nabi telah sebab nangis. Kenapa? Terkenangkan ibunda kita Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha yang telah korban untuk agama, habis-habisan untuk agama. Dan bila melihatkan rantai itu, mengingat kenangan Nabi SAW dengan Sayyidatina Khadijah, Nabi sangat sayang dengan Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Nabi telah menangis, tuan-tuan. Nabi telah sebab sehingga sahabat Nabi kata, "Ya Rasulullah, kami semua sepakat
Apa yang kamu sedihkan itulah yang menyedihkan kami. Apa yang kamu gembirakan itulah mengembirakan kami ya Rasulullah. Rantai ini tak perlu diambil. Bebaskan sajalah Abul As ini tanpa ditebus dengan apa-apa. Dari riwayat yang kata asalkan Abul As ini pulangkan balik Zainab untuk hijrah ke kota Madinah. Sebab hati Nabi SAW, tuan-tuan. Melekat rantai tersebut kerana kenangan bersama Ummul Mukminin. Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha begitu besar. Bahkan ianya tidak akan dapat dilupakan oleh Nabi SAW sepanjang hayat Nabi SAW. Korban Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha untuk agama begitu besar, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, saya dan tuan-tuan perlu cinta kepada keluarga Nabi SAW kerana mereka korban untuk agama begitu dahsyat. Cinta pada sahabat. Sebab itu akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, mencintai sahabat Nabi dan mencintai apa-apa saja yang dicintai oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, ibrah peperangan Badar, sahabat Nabi SAW berjuang bersama Nabi sungguh-sungguh, tuan-tuan. Nabi tunjukkan contoh, Nabi pemimpin berjiwa rakyat, Nabi doa sungguh-sungguh. Allah hantar bantuan malaikat. Tuan-tuan, hari ini kalau kita ada jazbah, ada semangat, ada iman yang betul seperti sahabat di Badar, tidak mustahil Allah Ta'ala juga akan beri bantuan pada kita. Tuan-tuan, Masya Allah, ahli Badar, Allah ampun dosa mereka sebelum pergi Badar dan selepas pergi Badar. Bahkan nama mereka, ulama-ulama tulis, menjadikan satu tawasul, Masya Allah, perantaraan untuk doa-doa kita diterima, tuan-tuan. Bahkan dalam selawat yang kita baca, mungkin tuan-tuan pun biasa nyanyikan, tawassalna bi bismillah, aku bertawasul dengan nama Allah, wa bil hadi Rasulillah, dengan petunjuk Rasulullah SAW, wa kulli mujahidinillah, dan dengan orang yang berjuang jalan Allah, bi ahlil badri ya Allah, dan juga dengan ahli badar ya Allah. Ini tuan-tuan yang kita sering bacakan, Masya Allah. Nama-nama ahli badar itu sebaiknya kita susun, kita tulis, kita print, kita tampal di rumah kita. Daripada anak-anak kita melihat nama-nama pemain bola ataupun nama-nama artis, lebih baik mereka melihat nama-nama insan yang pernah berjuang untuk kita kenal siapa dia Allah satu ketika dulu. Berjuang untuk Islam satu ketika dulu. Semoga saya dan tuan-tuan juga seluruh anak-anak kita, keturunan kita menjadi orang yang menyambung perjuangan Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, saya mohon maaf sepanjang bagi perkongsian terkasar bahasa. Tersilap kata terlanjur bicara. Minta ampun tuan-tuan, minta ampun pada Allah. Moga-moga apa yang dikongsikan, saya sini dapat amal, tuan-tuan yang mendapat amal dapat sampaikan. Tuan-tuan, kita tutup dengan doa insya-Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك وعليك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا وارنا واهل قريتنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهل الخلص في سبيلك حتى موتنا بموت الشهداء. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kecil, dosa-dosa besar kami ya Allah. Dosa kami lakukan di depan atau di belakang manusia ya Allah. Ada dosa yang kami rasa bukan dosa sisi kami, tapi rupa-rupanya dosa sisi Engkau ya Allah. Terima taubat kami dan ampunlah kami ya Allah. Dosa-dosa yang menyekat kami untuk sampai dekat dengan Kau ya Allah. Dosa-dosa yang menyekat kami untuk kami doa kami dikabulkan ya Allah. Dosa-dosa yang menyekat rezeki kami untuk sampai pada kami ya Allah. Terimalah taubat kami dan ampunlah kami ya Allah. Dosa-dosa yang kami rasa bukan dosa sisi kami, rupa-rupanya dosa sisi Engkau ya Allah. Ya Allah, ampun dosa kedua bapa kami ya Allah. Kasihanlah mereka sebab mereka kasih pada kami waktu kami kecil ya Allah. Ya Allah, ampun dosa pasangan kami ya Allah, anak-anak kami, adik-beradik kami ya Allah, kaum keluarga kami, pakcik-makcik kami atau nenek kami ya Allah, jiran tengah kami ya Allah, orang kampung kami ya Allah, sahabat-sahabat kami yang dekat ataupun yang jauh. Siapa saja yang pernah buat kebaikan pada kami ya Allah, ampunlah mereka ya Allah. Dan ampun guru-guru kami, cikgu-cikgu kami, ustaz-ustaz kami dan para alim ulama yang pernah menjaga kami ya Allah. Dan ampun dosa umat Islam di seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandang kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan pandang kebencian dan kemurkaan-Mu ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah, murahkan rezeki kami ya Allah.
Sehatkanlah tubuh badan kami, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit yang ada dalam diri kami, ya Allah. Dan mentaati seluruh perintah-Mu menjadi kehidupan saya baginda Islam kasih-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tukarlah segala keburukan kami kepada kebaikan, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, ya Allah. Dan lahir kepada zuriat kami hingga dikami anak yang soleh-solehah. Anak yang alim-alimah, hafiz-hafizah, da'i-da'iyah. Anak yang sehat, ya Allah. Anak yang bangunkan agama Kau seluruh alam, yang memperjuangkan agama Kau di seluruh alam, seperti sahabat dan sahabiah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah laki-laki di tanah air kami seperti laki zaman Nabi, ya Allah. Wanita-wanita tanah air kami seperti wanita-wanita zaman Nabi. Anak-anak tanah air kami seperti anak-anak zaman Nabi SAW, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah, ya Allah, rumah-rumah di tanah air kami hidup amalan seperti rumah-rumah sahabat zaman Nabi, ya Allah. Kampung-kampung di tanah air kami hidup amalan seperti kampung wanita zaman Nabi SAW, ya Allah. Ya Allah, beri kami hidayah, ya Allah. Kekal kami di atas jalan hidayah, jadikan kami asbab hidayah untuk umat SAW, ya Allah. Beri hidayah kepada umat Nabi SAW, ya Allah. Keluarga kami, ya Allah, jalan kami dan umat SAW, ya Allah. Untuk mentaati seluruh perintah-Mu menjadi kehidupan saya baginda Islam kasih-Mu, ya Allah. Ramadan telah berlalu, ya Allah, 17 hari, ya Allah. Langkah kami, ya Allah, lemah, ya Allah. Kami tak buat amalan, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, beri taufik hidayah kepada kami, ya Allah, untuk buat amalan, ya Allah. Untuk tingkatkan amal kami, ya Allah. Langkah kami tak tahu berapa lagi baki hidup kami, ya Allah. Berapa lagi baki suapan nasi yang kami akan suapkan, ya Allah. Berapa lagi detik yang akan habis untuk kami tamatkan riwayat hidup kami ini, ya Allah. Ya Allah, pilih kami, ya Allah, untuk syahid di jalan-Mu, ya Allah. Mati di kota Madinah, di bumi Nabi-Mu, ya Allah. Matikanlah kami dengan lantaran mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, bukalah surah-surah masjid-masjid kami, ya Allah. Kami dapat kembali, ya Allah, berjemaah di masjid surah, ya Allah. Kami rindu, ya Allah, untuk kembali makmurkan masjid dan surah-Mu, ya Allah. Rumah-Mu, ya Allah. Ya Allah, pilihlah kami, ya Allah, untuk pergi Mekah Madinah, ya Allah. Mudahkanlah, ya Allah. Hilangkanlah wabak dengan segera, ya Allah. Agar kami dapat kembali ke Mekah Madinah, ya Allah. Kami rindu ke tanah suci, ya Allah. Ya Allah, kami rindu dengan Nabi SAW, ya Allah. Ya Allah, terimalah kami, ya Allah. Andai hidup baik bagi kami, hidupkan kami dalam beriman dan bertakwa padamu, ya Allah. Andai mati baik bagi kami, ya Allah. Matikanlah kami seperti sahabat-sahabat Nabi, ya Allah. Dan orang-orang yang Kau terima, ya Allah. Ya Allah, yang tak kami minta, ya Allah. Andai di antara kami ada yang sakit, sembuhkanlah, ya Allah. Yang ada masalah, selesaikan masalah dia, ya Allah. Yang lemah, Kau kuatkanlah dia, ya Allah. Yang ada hutang piutang, saya hutang piutang dia, ya Allah. Yang belum temu jodoh, temukan jodoh dia, ya Allah. Yang belum punya zuriat, ya Allah. Yang punya hajat, turun hajatnya, ya Allah. Ya Allah, bantulah umat Islam di seluruh dunia, ya Allah. Di mana saja umat Islam ditendang, bantulah mereka, ya Allah. Di mana saja orang dizalimi, bantulah mereka, ya Allah. Bantulah umat Islam, ya Allah, di seluruh dunia, ya Allah. Sahabat-sahabat kami yang terkena di India, ya Allah. Di mana-mana negara mereka terkena, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Ya Allah, apa-apa saja Nabi minta kebaikan untuk kami, itu kami minta. Apa-apa saja keburukan yang Nabi minta jauhkan daripada kami, itu kami minta. Kau mendengar terima doa kami. Wa antal musta'an wa alaikal balag wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saudara tuan-tuan, kita tangguh majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.